Okey, sebelum cikgu perincikan format bagi akaun perdagangan ataupun penyata perdagangan kelab ni, cikgu jelaskan sikit ya berkaitan dengan akaun perdagangan ni. Dia sebenarnya kenapa kita kena sediakan? Walaupun kelab, dia bukan bermotifkan keuntungan, tapi dalam kelab masih ada lagi aktiviti perniagaan kecilan. Bila sesuatu organisasi ada menjalankan aktiviti perniagaan walaupun secara kecil-kecilan, um, kelab tersebut perlu untuk menyediakan akaun ataupun menyediakan penyata bagi pengiraan untung ke rugi perniagaan tersebut. Okey, dia sebenarnya akaun perdagangan ni sebenarnya sama je dengan akaun perdagangan dan untung rugi, sama. Cuma beza dia akaun perdagangan kelab ni dia terlalu ringkas sangat-sangat. Kalau akaun perdagangan dan untung rugi ni ada detail kan, ada macam-macam item butiran yang perlu kita record. Tapi bagi akaun perdagangan kelab ni simple sangat. Saya rasa semua murid boleh sediakan akaun perdagangan ini. Okey, selain daripada itu, ya kita mencari untung ataupun rugi. Tujuan dia untuk kita masukkan dalam penyata pendapatan nanti. Kalau untung, kita akan masukkan dalam pendapatan. Kalau rugi, kita akan masukkan dalam perbelanjaan. Cikgu mulakan dengan perincian format akaun perdagangan. Sebelum tu, kita buka kelab rakan muda. Okey. Dan perniagaan kecilan yang kita jalankan dalam kelab kita ialah kedai runcit. Ini contoh sajalah cikgu bagi kita nampak jelas sikit. Okey, bermula dengan tajuk akaun kelab rakan muda, akaun perdagangan kedai runcit bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Okey, nama akaun perdagangan kedai runcit tu kita kena tulis. Kalau kita kelab tu buka kedai cenderamata, kita tulis akaun perdagangan kedai cenderamata. Kalau kelab itu buka gerai goreng pisang, kita tulis akaun perdagangan goreng pisang. Bergantung kepada nama bisnes kecilan yang dijalankan oleh kelab tersebut. Okey, di sini kita ada format. Format bagi akaun perdagangan kelab ni 2 lajur sahaja. Kalau akaun perdagangan dan untung rugi 3 lajur kan. Tapi kalau akaun perdagangan kelab ni dia simple je, 2 lajur saja. Dan semestinya bermula dengan jualan. Okey, cikgu letak kat sini contoh 15,600. Jualan di sini, cikgu bagi sedikit perincian berkaitan jualan. Okey, jualan di sini sebenarnya adalah hasil tambah jualan tunai dan jualan kredit. Okey, tengok kepada soalan. Kalau dalam penerimaan dan pembayaran, okey, tengok dalam soalan penerimaan dan pembayaran ada direkod sebagai jualan. Biasanya jualan ni direkod di sebelah debit lah, kan? So, awak ambil lah nilai jualan tu. Itu adalah jualan tunai. Okey. Kalau dalam soalan diberikan baki awal dan baki akhir akaun belum terima, itu bermaksud awak kena sediakan akaun kawalan belum terima. Maksudnya, jualan kredit ada dalam soalan tersebut. Okey, cikgu ulang. Kalau dalam soalan diberikan maklumat baki awal dan baki akhir akaun belum terima, itu bermaksud wujudnya jualan kredit. Okey, nak mencari jualan kredit, kena sediakan akaun kawalan belum terima. Jadi di sini sekiranya awak dah jumpa jualan tunai, awak dah jumpa jualan kredit, awak tambah, awak letak dalam kolom yang cikgu highlight kat sini. 15,600. Letak di kolom yang terakhir sekali lah. Okey, letak di kolom yang terakhir. Kalau ada pulangan jualan, okey, tolak je pulangan jualan. Jualan, tolak pulangan jualan. Okey, kita pergi lagi. Okey, kita sambung Jualan tadi 15,600. Lepas jualan kita buat apa? Tolak kos jualan. Tolak kos jualan. Okey, kita bermula dengan inventory awal. Inventory awal di sini cikgu letak 3,200. Lepas inventory awal, kita masukkan belian. Okey, belian di sini cikgu masukkan 6,700. Okey, ada perincian belian di sini. Okey, cikgu tunjuk kat awak.
Okey, belian 6,700 ni yang kita nak record adalah hasil tambah belian tunai dan belian kredit. Okey, awak tengok soalan juga. Belian tunai lihat dalam penerimaan dan pembayaran di sebelah kredit. Tengok ada belian tak? Kemudian belian kredit awak tengok dalam soalan sekiranya ada baki awal dan baki akhir akaun belum bayar. Okey, bermaksud awak kena sediakan akaun kawalan belum bayar. Akaun kawalan belum bayar adalah bertujuan untuk kita mencari belian kredit. Okey. Kalau dalam soalan ada berikan belian tunai dan belian kredit, awak tambah, awak masukkan dalam akaun perdagangan iaitu 6,700. Okey? Boleh? Okey, kemudian selepas kita dapat inventory awal dan belian, kita dapat jumlah dia 9,900. Itu adalah hasil tambah. Okey? Okey, kita sambung lagi. Format akaun perdagangan. Okey, tadi ada jualan. Kita tolak kos jualan. Ingat lagi tak? Inventory awal tadi. Belian. Okey, jumlah kita stop sampai sini tadi kan? Okey, 9,900. Okey, selepas kita dapat 9,900, kita tolak inventory akhir. Okey. Inventory akhir di sini cikgu letak nilai 5,500. Inventory awal dan inventory akhir memang ada dalam soalan lah. Baki awal dan baki akhir. Awak cari dalam maklumat berkaitan baki awal, baki akhir. Memang ada diletakkan inventory. Okey. Kemudian selepas inventory akhir, kita akan tolak. Tolak akan dapat nilai 4,400. Okey, seterusnya cikgu nak jelaskan sedikit tentang belanja pengendalian. Dalam kedai mesti ada beberapa belanja yang melibatkan kedai dalam kelab tersebut. Belanja yang cikgu sebut ni dia tak seperti milikan tunggal. Kalau milikan tunggal, belanja dia banyak kan. Okey, tapi kalau kedai runcit ni, dalam kelab ni belanja dia taklah banyak. Okey. Pertama sekali dalam kedai runcit kelab tu kita bayangkan ada pekerja kedai. Jadi antara belanja pengendalian yang perlu kedai support adalah seperti upah pekerja kedai. Lagi nak dapatkan kedai nak dapatkan pengoperasian kedai runcit tu mesti dapat lesen kedai. Ini antara belanja-belanja pengendalian dalam kedai runcit tersebut. Okey, jadi cikgu ambil satu saja belanja pengendalian ni, cikgu hanya letak upah pekerja sajalah. Okey, sekiranya ada dalam soalan, sekiranya tidak ada dalam soalan, biasanya maklumat berada dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Biasanya maklumat tentang belanja pengendalian ni ada dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, cikgu tambah di sini 1,500 dan kita akan dapat hasil dia 5,900. Okey? Jadi ingat lagi tak? Jualan, tolak kos jualan. Okey? Kita akan dapat nilai jualan 15,600 tadi. Okey, kemudian kita tolak dengan 5,900 dan kita akan dapat 9,700. Ini bukan untung bersih. Kita tak boleh tulis untung bersih. Kita tulis untung kedai runcit. Kalau kedai buku, untung kedai buku. Kalau kedai cenderamata, untung kedai cenderamata. Awak jangan tulis untung bersih sebab kita bukan nak sebab kelab ni bukannya bermotifkan keuntungan. Kalau perniagaan macam milikan tunggal, ya kita akan letak word dia untung bersih. Tapi kalau berkaitan dengan perdagangan kelab ni, awak tak perlu letak untung bersih, hanya letak untung kedai runcit, untung aktiviti perniagaan tersebut. Okey, di sini awak boleh lihat kalau kita lihat secara sepintas lalu, di kolom yang pertama ni dia lebih kurang kos kita nak mencari kos kan, dan di kolom kedua ni untuk kita mencari hasil. Okey, jadi
Di sini kita akan lihat hasil yang kita dapat daripada akaun perdagangan ni adalah sebanyak 9,700. Okey. Okey, inilah format bagi akaun perdagangan, kelab dan persatuan. Ringkas sangat-sangat, awak jangan stres. Cuba untuk bagi faham sesuatu format tu. Kalau tak boleh nak faham, flow satu persatu, awak gunalah pendekatan menghafal. Okey? Alright, yang terakhir, akaun perdagangan ni, apa tujuan dia? Kita nak mencari untung perniagaan dalam kelab tersebut. Kalau dalam kes yang cikgu berikan ni adalah kedai runcit. Jadi yang terakhir, kita akan cari berapakah untung kedai runcit. Okay, kalau untung, dia adalah pendapatan hasil bagi kelab. Kalau rugi, dia adalah perbelanjaan hasil bagi kelab tersebut. Dan akhir sekali, 9,700 ni awak kena masukkan dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.